Bismillahirrahmanirrahim. This meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Kita buka pertemuan kita malam ni dengan sama-sama kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat sama-sama meneruskan kajian tadabbur surah Yasin dan juga kita istilahnya tahsin qiraat kita ataupun tahsin bacaan kita. Tahsin ni maksudnya memperelokkan bacaan kita. Sebelum ni bukan tak elok, kita memperelokkan lagi supaya bacaan kita tepat dengan makhraj yang tepat. Dan kita bicara yang lepas tentang kalimah, bukan dalam kelas tadabbur saya sentuh tentang kalau tepat makhrajnya kita akan dapat banyak manfaatnya. Antaranya huruf sin. Sin kan kita senyum kan? Batu sin tu ada gigi 1, 2, 3 giginya. Bis kan? Bis senyum. Jadi bila senyum secara tak langsung otak kita ni mentafsir bahawa kita ni sedang senyum. Jadi bila sedang senyum dia mentafsir berdasarkan kepada gerakan otak pada muka kita. Gerakan otak pada muka. Jadi bila dia tafsir, sebab kelemahan otak manusia ni dia tak tahu yang mana senyum buat-buat, mana senyum yang ikhlas, dia tak tahu. Jadi dia hanya berdasarkan kepada gerakan otak. Bila otak tu bergerak, dia Allah SWT dia kata orang ni senyum. Jadi bila orang ni senyum, dia akan rembeskan namanya hormon endorfin dan serotonin, iaitu hormon rasa bahagia, hormon rasa feel of good dipanggil. Kemudian bila hormon ni dirembeskan, secara tak langsungnya ada satu namanya hormon stres ni akan dikurangkan, akan dibuang lah. Namanya hormon kortisol, KORTISOL, kortisol. Bila hormon endorfin dan serotonin dirembeskan oleh otak, imun badan kita akan meningkat, sistem pertahanan tubuh kita akan meningkat. Jadi kita akan sihat lah kan, sihat. Jadi kalau sebut makhraj huruf sin yang betul, tapi kalau kita mengaji contohnya Bismillah, nampak Bismillah, mulut saya terbuka tak? Bismillahirrahmanirrahim, betul tak? Betul juga, sebab bunyinya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita Bismillahirrahmanirrahim, otomatik senyum. Bismillah. Kemudian alladzi waswisu fi sudurin nas fa inna ma'al usri yusra. Kalau saya baca fa inna ma'al usri yusra, dia usri yusra, dia otomatik senyum, kita dapat manfaatnya. Masya-Allah, itu kelebihan. Itu kita nak betulkan makhraj, kita nak betulkan alhamdulillah, nak betulkan juga dari sudut bacaan kita. Insya-Allah, jom. Abang Ruslan, mem mana mem? Mem dia nanti secap Ustaz. InsyaAllah datang. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, jom saya sharekan slide sekejap. Okey, kita itu berhenti pada ayat 60. Ni belum bincang kan? 63. 62 kita dah bincang, saya ingat lagi. Kebanyakan kita dekat perkataan jibilan.
Walaqad adalla minkum jibilla katsira. Apa dia je Ustaz? Apa Ustaz? Okey, tahu. On mereka lah Ustaz dengar. Okey, kita dah bincang ni. Hari ni kita masuk ayat baru insya-Allah. Ayat 63 ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita saya share kan. Dah share Saya besarkan. Okey. Nampak? Dia bukan ha. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Okey. Hadhihi bunyi Hadhihi zal. Lidah kita letak ke depan. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Okey. Bila kita sebut huruf ha yang tepat, jahannama bukan jahannam. Jahannama dia dari sudut psikologi, sebab saya buat kajian tentang Allah SWT mengeluh ni baik, sebenarnya bagus, sebab paru-paru dalam oksigen kita ni, oksigen ni adalah udara yang ringan, ringan, dan oksigen yang paling ringan adalah helium, namanya helium, yang diisi dalam gas, dalam belon yang boleh terapung tu. Kalau diisi dengan belon tiup mulut, karbon dioksida tu, dia tak boleh terapung. Dia tak boleh terapung lah. Dia kalau kita lepaskan jatuh ke bawah lah kan. Jatuh ke bawah. Tapi helium ni gas yang ringan. Okay. Bila dia diisi dalam belon, anak-anak kita pun main pegang tali satu, belonnya terbang je, terapung ni kan. Tapi bila macam contohnya dibiarkan semalaman, biasa semalaman kalau dia pergi beli awal pukul 8 pasal malam, kan besok pagi belon tu tak kempis, tapi belon tu dah kat bawah dah tak melekat dekat atas. Sebab apa? Sebab walaupun dia gas yang paling ringan, tapi bila dia tersimpan lama, dia jadi berat. Dia jadi berat. Okey, bila jadi berat, dia akan turun kat bawah lah. Tapi tak kempis, tak kempis. Okey. Oksigen macam juga. Oksigen ni adalah udara yang ringan, yang berterbangan. Udara yang ringan. Okey. Allahumma salli alaihi wasallam. Tapi kalau dibiarkan lama dalam paru-paru kita, dia akan rasa berat. Jadi kita pun bernafas tak selesa. Jadi cara kita nak buang baki udara yang berat kat paru-paru tu adalah dengan cara kita gini. Mengeluh macam tu. Kan? Ataupun mendengus lah. Benda tu. Jadi dia secara automatiknya yang paru-paru ni dia terpaksa press baki udara kat dalam paru-paru ni keluar. Kemudian kita sedut udara yang baru. Jadi udara yang masuk dalam paru-paru kita adalah udara yang ringan. Jadi sebab itu kita mudah untuk bernafas, tak rasa berat, kan? Tak rasa berat, rasa selesa. Okey. Jadi sebenarnya bila sebut huruf ha ni, kita press baki udara kat paru-paru. Contohnya, buktinya, cuba kita baca yang pernah saya kongsi dulu. Siapa ikutlah tajuk kaedah Ar-Rumi. Dia Matan Al-Jazari, kaedah macam mana nak sebut makhraj yang lebih tepat. Kita sebut hawalihahna minal muhni muhawalihaha. Kita takkan boleh habis sampai ujung. Kalau ha pedas, hawalihahna minal muhni muhawalihaha. Sekejap saya apa nama? Saya cari yang satu lagi. Dia ada Allahumma salli. Okey. Siap. Ni tajuk kita Rumi. Tajuk kita Rumi. Sekejap. Tajuk. Dia nak cari tu, dia dah lupa letak mana. Sekejap. Kat buku kot. Tajwid. Okey.
Okay, jom. Saya sharekan sekejap Sekejap Ustaz. Oh. Sorry Ustaz. Saya hilang tadi. Ya. Tak apa. Saya memang matikan tadi. Okey. Sekejap. Okey tak Ustaznya? Sebab saya dah Okey, buat Ustaz pun. Okey. Ini gambar Raja Mahraj lah. Okay. Allah SWT nampak huruf ha ni kat bawah sekali. Dekat pangkal halqum kita. Pangkal halqum. Ha ni kat atas. Okay. Jadi ha ni kat bawah. Jadi dia yang dekat dengan paru-paru. Jadi ha. Ha. Okay. Kemudian bila kita nak buat latihan makhraj. Ni. Okay. Kalau babang wali babna, kita akan mudah. Babang wali babna minal mubni mubabang wali baba. Kita boleh habis. Tatau wali tatna wali tajna minal musni mutatau wali tata. Sasau wali sasna minal musni musasau wali sasa. Sasau wali sasna minal musni musasau wali sasa. Okay, sampai huruf ha. Kita takkan boleh habis sampai habis. Kalau tepat makhrajnya lah, sebab kita hanya gunakan baki udara, oksigen yang ada dekat paru-paru kita tu je. Okey. Lepas tu kita sebut ha wali hahna minal muhni. Habis dah. Sampai situ je. Siapa kalau boleh habis sampai belakang, dia bukan huruf ha yang sebenar. Okey, kalau huruf ha dia ha wali hahna minal muhni muha wali ha. Boleh. Tapi kalau ha walihahna minal muh, dah habis dah. Dah baki udara kat paru-paru tu dah habis dah. Jadi kita ambil nafas baru. Ha walihahna. Jadi kena ambil nafas baru. Tu makhraj huruf ha yang sebenar. Jadi bila kita jumpa perkataan Allahumma salli ala Muhammad, hadhihi jahannamul lati jahannamul lati, bukan jahannam, jahannamul lati. Okey, boleh insya-Allah. Itu kaedahnya. Okey, kaedah. Macam ni kita nak sebut perkataan yang ni dengan tepat. Okey. Okey, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Okey. InsyaAllah boleh. Jom kita baca ramai-ramai. 1, 2, mula. هذه جهنم التي كنتم توعدون. Okey, ada masih jelas perkataan ha lagi. Jahannama bukan jahannama. Jahannama. Okey, semula. 1, 2, mula. هذه جهنم التي كنتم توعدون. Alhamdulillah. Okay, sekali lagi kita tepatkan jaha. Boleh kan? 1, 2, mula. هذه جهنم التي كنتم توعدون. Okey, macam tu Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Nun mati jumpa ta, kita eja macam ni. K-U-N-G, kung. Kung. Okey. Kung, lepas tu kung tu 2 harakat. Kuntum. Okey, baru ni saya bentang dekat dia persatuan Institut Tahfiz Selangor, namanya PITAS. Bawah Satuan Institut Tahfiz Selangor ni ada 400 lebih pusat tahfiz yang berdaftar bawah dia. Dia kata mungkin dalam 2020 ni jejak 500 pusat tahfiz swasta dan kerajaan yang berdaftar bawah PITAS, Persatuan Institusi Tahfiz Selangor. Itu namanya PITAS. Jadi saya bentang dekat pengerusi dengan setiausaha PITAS. Kemudian 3 hari lepas tu saya datang balik untuk buat dipanggil pilot test lah. Untuk PITAS ni ada satu sekolah tahfiz. Tak ramai pun, dalam 35 orang je. Yang memang terbaik, budak-budak tahfiz yang terbaik dia ambil oleh PITAS. Jadi persatuan ni ada institusi tahfiz sendiri.
kat Gombak. Jadi 35 orang tu saya bentang tentang ni. Bila bentang macam ni, baru dia nampaklah mudahnya untuk menguasai ilmu tajwid. Okey, satu. Yang kedua, dapat ilmu baru kat situ. Dapat ilmu baru kat situ. Sebelum ni saya sebut bunyi KUNG, kung, naikkan kat hidung. Jadi kung kan. Kung, lepas tu naik kat hidung. Kuntum. Dia sebut kata kalau tak naikkan kat hidung pun tak apa Ustaz. Yang penting panjangkan dia je, 2 harkah. Jadi automatik dia akan naik kat hidung. Saya pun try lah. Jahannamul lati kuntum, automatik lah. Kalau panjangkan 2 harkat. Tapi kalau tak panjang 2 harkat, jadi kuntum, tak boleh. Dia kung 2 harkat. Kuntum. Jadi kadang-kadang kita kata nak naikkan kat hidung. Macam mana naikkan kat hidung Ustaz? Itu yang jadi problem. Jadi bila kita panjangkan 2 harkat je, automatik naik kat hidung. Jadi tak payah susah-susah nak naikkan kat hidung macam mana. Kadang-kadang adik makcik tu kita ajar naikkan kat hidung makcik. Kung begitu. Kung tum. Sebab dia nak bunyikan kat hidung. Tu kan. Jadi kita Jahannamul lati kuntum. Jadi macam tu lah. Kung, dia boleh sebut kung, lepas tu naik kat hidung. Jadi bunyi kung. Ada lagi tambahan bunyi pula. Kung dengan tum. Tak payah. Kung je panjangkan 2 harkat. Kung, kuntum tu'adun. Waw tu 2 harkat. Tu'adun. Macam tu keadaannya. Jadi panjangkan je. Kalau tak pandai naikkan kat hidung macam mana cara dia? Tak apa, panjangkan je. InsyaAllah akan jadi tepatlah bakhrah ataupun sebutan untuk hukum ikhfa insyaAllah. Okey, jom. Siapa nak baca? Ni pendek je. Nak ramai sikit pun tak apa. Silakan. Siapa yang nak memulakannya? Saya mula Ustazah. Kaedah. Okey, silakan kaedah. Kaedah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Tepat. Sekali lagi kaedah. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Alhamdulillah. Macam tu tepat sekali. Huruf ha pun tepat, lepas tu ikhfa pun tepat. Kak Miza, boleh Kak Miza? Boleh Ustaz. Silakan Kak Miza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus Kejap Ustaz. kita A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. okey, terus Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. okey, cuba tebalkan sikit huruf yang ha. Hadhihi, okey. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Okay, alhamdulillah. Jadi macam tu je. Hadhihi. Bukan ha. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Okay, alhamdulillah. Okey, terima kasih. Kak Hamimah nak baca ke? Kak Hamimah. Okey. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Okey, alhamdulillah. Sekali lagi boleh? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Okey. Cuma kuntum tu bagi 2 harakat sikit. Kuntum macam tu. Jahannamul lati kuntum macam tu. 2 harakat. Tadi kurang harakatnya jadi tak dengar ikhfa dia. Semula.
Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ya, macam tu. Terbaik. Alhamdulillah. Okey, silakan. Yang lain? Masyita dah sihat dah. Alhamdulillah. Dah pergi kerja ke belum? Saya punya kerja minta duit laki je. Tapi dah habis tempoh kuarantin dah. Habis dah, Alhamdulillah. Pasal suami saya pula sambung. Masya Allah. Jadi kontak rapat Dia sambung pula lagi lah. dapat. Macam mana? Kontak rapat sambung lagi kuarantin. Itulah pasalnya. Tapi Ah. apa ni sepupu saya kata kalau macam, tapi saya tak ada buat PCR lah. Dia kata kalau PCR city value alamak rasanya lebih 30 macam tu kan. Dia dah tak payah. Maksudnya boleh je keluar sebab saya takkan membawa maksudnya tak menjangkiti orang lain lah. Keluarlah sebab saya macam tak adalah dekat-dekat dengan orang, tak confident pun sebenarnya sebab saya masih batuk sesama lagi. Long Yeah. COVID lah kiranya. Teruklah batuk saya sesama saya. Lepas tu asma saya macam nampak makin teruk. Lepas tu doktor panggil untuk buat full medical check up bulan depan. Sebab saya memang ada asma kan. So doktor nak monitor lah. Tak pasti lah diorang nak buat x-ray. Kalau yang terbaik yang saya buat tu je, apa nama, Allahumma salli. Kalau batuk ni dia ambil cuka kurma. Cuka kurma, okey. Nanti saya cuba cari. Sebab sekarang ni memang bukan ubat saja, dia memang tak ada ikhtiar lain pun. Cuka kurma ni dia bunuh bakteria terus dekat kita punya kerongkong kita. Okay, lepas Makan macam tu saja. Satu sudu tu campur dengan air segelas. Satu sudu segelas. Estimate berapa ml tak tahu. Tak ada. Dia ambil satu sudu makan tu. Lepas tu ambil satu gelas, bancur dalam gelas, minum. Tapi kalau nak rasa dia punya kesan dia lebih lebih baik kan? Hirup sikit. Tak payah campur air, hirup sikit. Oh. Satu sudu tu. Sebab dia tu tajam. Bila dia tajam, dia bunuh semua bakteria kat kerongkong kita. Jadi kita tak batuk. Saya sebelum ni batuk kering yang perit kalau batuk. Tiba-tiba saya datang rumah sahabat saya. Lepas tu dia kata, "Ustaz batuk, teruknya," kata dia kan. Nampak macam seksa Ustaz batuk kering kata kan. Ni ada cuka kurma Ustaz, saya beli. Cuka kurma dan tu memang jenama khal lah. Cuka kurma. Mahal lah satu botol tu RM80 tapi banyaklah kita boleh guna. Botol besar jugalah. Tapi ada yang murah, lepas tu saya pun minum lah, hirup sikit. Lepas tu saya berbual sampai saya balik. Tak batuk. Saya cakap, saya tak perasan saya tak batuk. Okay. Budak boleh minum tak Ustaz? Kalau budak campur dengan air lah, Jangan terus minum tu dia. Sebab dia tajam. Dia takut dia tersedak. Sebab anak saya teruk juga batuknya, bawa pergi jumpa doktor pun doktor kata memang macam tu lah, tak ada ubat lain pun. Saya tak adalah bagi saya memang tak pun nak ikhtiar sebab budak kecil kan, tak adalah saya nak pandai-pandai. Tapi kalau sebab cuka tu benda yang natural kan, saya cukalah insyaAllah. Kata Nabi SAW, nikmal idamu al-khal, sebaik-baik lauk bagi kamu adalah cuka, sebaik-baik al-udumu, cecahan bagi kamu adalah cuka. Rupanya cuka ni banyak kebaikan dia. Dalam kitab Tibun Nabawi ada 11 kebaikan cuka. Boleh menyembuhkan gastrik, boleh menurunkan panas badan, banyaklah, antioksida. Kemudian boleh menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Ada 11 kebaikan dia. Melancarkan perjalanan susu ibu, mengatasi masalah senggugut, ada 11. Saya lupa ada 11. Kebaikan khal itu. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis. Okay. Nah, asalnya Nabi SAW ni kisahnya, minta maaf celingan sikit. Kisahnya Nabi datang rumah Ummu Hani, sepupu Nabi SAW kan, adik-adik Sayyidina Ali. Lalu kata Nabi SAW, ada apa-apa yang boleh makan, hidangkanlah, dia kata. Dia kata, tak ada apa ya Rasulullah, kat rumah aku ada roti kering, roti yang semalam punya lah, dengan
khal, cuka daripada kurma. Lalu kata Nabi SAW, nikmal idamu al-khal. Sebaik-baik lauk bagi kamu adalah cuka. Dan Nabi kata, ma'afkara baitin, tidak akan miskin satu-satu rumah itu selagi mana ada khal dalamnya. Kan? Jadi asalnya Nabi nak jaga hati Ummu Hani. Tapi rupa-rupanya Nabi ni kan cakap bukan ikut hawa nafsu dia. Nabi wa ma yantiqu anil hawa, apa yang diperkatakan Nabi semua apa yang telah diwahyukan oleh Allah pada Nabi. Jadi Nabi cakap tu semua wahyu sebenarnya. Jadi khal itu sebahagian daripada yang Allah syorkanlah untuk kita ambil. Jadi ulama kaji tentang khal tu. Tu yang datang ada 11 kebaikan khal tu sebenarnya. Tu boleh ambil. Tak. Nak apa? Kalau cuka makan tu nak menghalau makhluk halus pun pakai cuka tu Ustaz. Cuka makan tu. Spray je. Cuka makan tu sebenarnya dia tu Allahumma SWT. Cuka makan tu dia chemical. Dia yalah tapi chemical lah dia buat. Itu tak bagus untuk kita makan. Tapi kalau terbaiknya kalau akan nak buat halau apa tu kan. Apa nama khal tu lah. Tapi mahal sikit lah nak buat spray pun. Mahal. Sebab tapi dia campur dengan air. Sebab jin bukannya. tak suka. Jin tak suka. Memang dia tak suka cuka. Makanan sunnah. Okay. Dia tak suka makanan sunnah. Dengan tak suka kita sebut pun Rasulullah. Kalau kita selawat je memang habis. Hilang. Betul. Satu lagi. Marah betul. Memang marah. Betul. Satu lagi Mas pengalaman saya lah. Satu lagi ambil satu genggam cengkeh kan, rebus. Cengkeh lah. Rebus, lepas tu letak dalam mangkuk kan, letak dalam mangkuk. Lepas tu ambil towel kan, tutup maksudnya kepala kita dengan mangkuk tu dalam serkup itulah towel tu. Wap mandi wap. Kita bernafas dengan wap tu. Bernafas biasa, tarik apa, sembur apa, tarik apa sampai berpeluh-peluh kan. Lepas tu buka lah. Itu salah satu juga cara nak bunuh virus. Dia akan clearkan paru-paru. Ya, betul. Jadi saya buat tu je. Alhamdulillah. Paling senang Mas Sita, beli je minyak yang living tu yang cengkeh. Tapi yang tu segera. Yang tu segera Mas Sita. Sebab yang tu memang minyak yang living tu kan memang natural kan. Beli yang tu titik je minum. Ataupun kalau siapa pernah biasa dengan yang living tu, Tif tu bagus, Tif. Tif tu ada cengkeh, ada semua. Tak abang on kan? Okey, insya-Allah. Okey. Ustaz, jangan Ustaz. Ustaz tadi Ustaz kata mengenai cuka koma tu, dia boleh memang Ustaz minum sikit-sikit memang tu. Kalau satu kali togok tu tak bernafas Ustaz. Jangan boleh kalau minum sikit, sebab saya tak tahu tu, tak pernah minum. Saya minum sekali, saya letak satu sudu dalam terus tak bernafas Ustaz. Betul. Sebab dia tajam tu, kena tu kasi tu cakap manakan si siapa ni? Dia tepu Cik Roslan, memang tak bernafas benda tu. Dia tepu. Saya tak tahu sekali cerita tu tak boleh bersedia. Tak ada ruang udara. Ruang udara tak ada. Dia jadi kalau orang ada semput, kalau lagi tu lagi kelang kabut lagi je. Tu minum memang minum dia kena sikit-sikit. Kalau satu kuali nyam habis. Kena minum sikit betul. Itu dia. Itu dia saya tahu tak. Dia baik untuk paru-paru. Sebenarnya asma ni bukan tekak, dia paru-paru. Dia lebih kepada paru-paru. Orang asma ni paru-paru dia kecil daripada orang lain. Kalau batuk tadi tu memang sesuai lah. Kalau batuk tu kalau asma tadi tu dia kena yang tadi tu lah yang hidu, cengkeh. Betul. Okey, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Sekejap saya carikan dia punya ni. Cuka kejap Daripada nak mengaji terus semua bahasa cuka. Terus cuka kan. Allah Akbar. Okay, tak apa. Apa nama? Mas Syita silakan. Boleh tak? Kalau tak boleh tak apa. Kita bagi online dulu. Next. Sebab takut nanti tak cukup nafas. Mas Syita pandai berenang tak? Tak pandai.
Orang asma pun elok berenang paru-paru tu. Betul. Asma pun bagus berenang. InsyaAllah. Okey, silakan kalau boleh. Kalau tak kita pas orang lain. Okey, silakan. Saya mengaji, saya cuba. Okey, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Semula. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Alhamdulillah. Okey. Silakan yang lain sebelum kita masuk dalam tafsir. Kak Nisa nak baca ke? Kat mana ni? Kat luar ke kat rumah? Siapa nak baca? Maaf Ustaz, Silakan. saya Hanisa. Saya dekat luar Ustaz. Boleh? Ke tak boleh? InsyaAllah. Okey, Boleh. silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, terus. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Okey, alhamdulillah. Sekali lagi. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Okay, alhamdulillah. Okey. Terima kasih. Saya rasa terus masuk dalam tafsir InsyaAllah. Sekejap saya dulu. Masuk balik yang kat ni. Okey, jom. Maksud yang kita baca tadi, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun, inilah neraka jahannam yang dahulu telah dijanjikan kepada kamu. Allati kuntum adalah kamu semua tu'adun, dijanjikan. Okey. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan kepada orang-orang kafir daripada kalangan Bani Adam, kalangan Bani Adam. Okey. Maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Disebut pada hari kiamat nanti, dikatakan pada orang-orang kafir daripada Bani Adam, pada hari kiamat neraka jahim ataupun neraka jahanam dipamerkan kepada mereka sebagai celaan dan hinaan kepada mereka. Jadi hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun, inilah jahanam yang dahulu kamu diancam dengannya, iaitu inilah dahulu yang diperingatkan oleh para rasul, lalu kalian mendustakan mereka. Jadi ketika itu bila dibentangkan neraka jahanam ataupun ditunjukkan kepada mereka neraka jahanam, jadi inilah dulu yang kamu dustakan. Sebab orang-orang kafir Quraisy ni mereka tak percaya tentang adanya hari kebangkitan. Mereka tak percaya tentang adanya hari akhirat. Maksudnya bila mereka mati, berakhirlah kehidupan mereka. Habis macam tu je. Jadi dia tak percaya adanya kehidupan selepas daripada kematian. Dia tak percaya. Sebab itu sebab dia fikir ikut logik akal. Dia kata bagaimana tulang belulang yang dah hancur ni boleh Allah jadikan. Tapi nanti bila mereka dibangkitkan oleh Allah di hari akhirat nanti selepas kiamat, jadi Allah akan tunjuk kepada mereka, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka yang dulu kamu dustakan, kamu tak nak percaya. Okey. Ibnu Abbas kata tu'adun ialah dijanjikan dulu di dunia. Jadi di dunia dulu diancam dengannya, kemudian dijanjikan. Inilah yang dijanjikan. Jadi tu'adun tu di dunia. Okey. Seterusnya Jalalain kata hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun, inilah Jahannam yang kalian dahulu diancam dengannya. Jadi lebih kurang dengan tafsir Ibn Katsir. Okay, dan Al-Munir, Dr. Wabah Zuhaili, tu'adun dijanjikan dengannya dulu di dunia melalui lisan para rasul-rasul Allah. Melalui para lisan rasul-rasul Allah. Okay, ini disebut tentang hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Okay. Untuk maklumat semua, saya sekarang ni tengah siapkan surah Yasin ni, tajuk dia 5 pakar bedah jantung Al-Quran. Okay. Saya nak buat macam ni kaedahnya. Macamnya, okay. Saya akan bawa satu ayat hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun, kemudian makna dia. Lepas tu saya sebut tafsir Ibn Katsir sebut apa, Ibn Abbas sebut apa,
Jalalain sebut apa, Al-Munir sebut apa. Kemudian saya datang yang ulasan saya sendiri, iaitu ini neraka jahanam menjanjikan oleh Allah yang dibenarkan oleh para rasul kepada kamu. Jadi kalau saya buat buku bentuk macam ni, agak-agak mudah faham tak? Nak tanya dulu. Kan nak buat konsep lain. Saya nak buat macam ni. Setiap satu ayat, ya hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun macam ni. Kemudian saya bawa terjemahan dia bawah. Okey, lepas tu saya bawa Ibnu Katsir sebut apa. Cuma mungkin macam kalau orang baca dia akan berulang lah, macam tu'adun dijanjikan dulu di dunia, hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun, inilah neraka yang kalian dahulu diancam dengannya. Jadi dia macam berulang. Kemudian tu'adun dijanjikan, Al-Munir kata dijanjikan dengannya dulu di dunia melalui para rasulnya. Kan? Kalau tengok empat-empat ni dia macam berulang. Kalau saya jadikan buku, menarik tak? Nak tanya juga. Menarik je Ustaz. Senang faham. Senang faham Okey. Habis je kelas kita untuk surah Yasin ni, keluar buku ni. Amin. InsyaAllah. Sebab saya dah buat daripada ayat pertama sekarang sampai ayat 63 lah. Bukan ayat 63, sampai habis lah sebenarnya, tapi saya tak susun macam ni cantik lah. Dia berterabur lagi, tapi yang ni saya dah cantikkan lah. Dah susun balik. Ibnu Katsir sebut apa, Ibnu Abbas sebut apa, Jalalain sebut apa, Al-Munir sebut apa. Kalau tengok atas meja saya ni, kan, ni apa nama? Okey, 1, 2, ada banyak, 3, tengok susun kan. Ni untuk cari satu ayat je. Saya terpaksa rujuk 4 tafsir yang besar, 4 tafsir yang besar. Okey, lepas tu saya akan bawa ulasan saya sendirilah. Jadi kesimpulan daripada semua tafsir-tafsir tadi tu, saya akan ulang balik, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun, inilah neraka jahanam yang dulu telah dijanjikan kepada kamu. Jadi maksudnya inilah neraka jahanam yang telah dijanjikan Allah, yang telah dibenarkan oleh para rasul kepada kamu. Cantik kaedahnya. Boleh Bagus Ustaz, sangat baik Ustaz. Pasal kita boleh buat pembezaan. Perbezaan ulama ya. Macam mana dia mentafsirkan sesuatu ayat. Macam setujulah. Maksudnya saya nak tahu juga, kadang-kadang saya buat ni ikut kefahaman saya, tapi kalau kata akak mudah faham dan menarik, inilah konsep saya sebenarnya kekalkan. Ustaz mempermudahkan untuk kami semua, rather than having a lot of books, tapi Ustaz satukan dalam. Saya awal-awal saya letak booking lah, saya nak. InsyaAllah. Nak beli berapa nak book. Saya pun nak book juga Ustaz. Kita tunggu habis ni, saya design kan, terus jadilah insyaAllah. Ustaz jadi insyaAllah semua booking Ustaz. InsyaAllah. Okay. Saya buat konsep macam ni. Seri jadi dia page guru besar collect. Okay. Saya terus pecahkan jadi macam ni. Lepas tu, okay, ni semualah tafsir tadi tu yang kita baca nanti. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Okay. Ibnu Katsir sebut apa, Ibnu Abbas sebut apa, Jalalain sebut apa, Al-Munir sebut apa. Kemudian ulasan saya ni. Itulah tanda kasih sayang Allah. Kalau tidak bersyukur itu adalah kesenangan yang sementara. Susah dan senang itu adalah ujian daripada Allah. Jadi ringkas macam inilah supaya kita boleh faham kan, insya-Allah. Inilah ini konsep saya nak bawa buku ni. Sebab saya bukan menulis macam orang lain menulis tau. Saya menulis ni lebih kepada macam apa orang lain tak buat. Jadi mungkin keluar dari sudut dipanggil manual, dipanggil material book lah. Okey, buku yang macam ni lah. Ada physical macam ni. Lepas tu insya-Allah saya akan keluar juga dari sudut dulu nak buat dalam bentuk CD, tapi sekarang CD dah tak ada dah. Kalau kita beli kereta pun dah tak ada CD dalam kereta kita. Dia lebih kepada banyak Android player lah apa kat dalam kereta ni. Mungkin bincang nanti dengan sahabat nak buat dalam bentuk apps. Dia orang boleh download apps tu, jadi ada tafsir surah Yasin ni. Satu lagi nak buat dalam bentuk Allahumma SWT dalam bentuk ni apps manual dengan e-book. Satu lagi e-book.
Jadi orang boleh download daripada internet. Buku yang bukan fizikal tapi e-book lah. Tu ada tiga bentuk nanti insya-Allah. Kalau siap sampai dah tinggal sikit je. Dah 64, dah tinggal lebih kurang dalam 20 ayat, 19 ayat dah habis lah. Jadi dah boleh terbit lah insya-Allah. Okey. Nanti minta kawan saya tolong desainkan, lepas tu dah boleh keluar dah insya-Allah. Okey, doakanlah. Okey, jom kita masuk pada ayat seterusnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Okey. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Okey, sad. Islauha, bukan islauha, bukan sin. Islauha. Okey. Macam mana kita nak sebut huruf sad? Sebut aus. 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 Okey. Jadi ni is. Is. Dalam bahasa Melayu kita ada perkataan ni. Islah. Kita islah, ISLAH, islah. Islah ni ubah. Islah ni ubah. Ataupun kita panggil reformasi. Reformasi ni islah. Jadi islah ni ubah. Okay. Tapi kalau sad, islauha. Okey. Sebab itu kita sebenarnya sepatutnya sebutan islah, alif sad, lam ha, islah itu ubah. Tapi kita kan eja dalam bahasa Melayu kita ISLAH, islah. Islah kan. Itu kita kadang susah islah. Bukan islah, bukan sin, sad, islah. Okey. Islah. Jadi islauhal Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Okey. Yang jaga kat mana? Tak adalah. Kaf ni huruf mahmus. Bila sebut tak, bunyi tak. Bukan takfurun. Takfurun. Dia akan automatik keluar. Sebab mahmus ataupun hamas dalam kaedah sebutan hukum tajwid ini, maksud hamas ataupun mahmus adalah bunyi yang terhasil bila menyebut makhraj sesuatu huruf. Bunyi yang terhasil. Jadi dia takkan kita bunyi sendirilah kan. Saya sebut tak, automatik tak. Kecuali lah kita bunyi tak. Tak dengan tak kaf. Kalau tak iaitu tak alif ada amzah atasnya, mati amzah. Jadi bunyi tak. Tak. Dia bukan bunyi tak. Kalau tak huruf kaf. Kalau tak dia jadi huruf hamzah. Itu beza bahasa Arab ni. Insya-Allah dia sebutan pun dia ada perbezaan. Jadi kalau sebut takfurun, tahu dah huruf kaf. Tapi kalau sebut takfurun kan, itu huruf hamzah. Kalau ta'furun kan, ta'furun ain. Jadi ada perbezaan. Perbezaan satu lagi ta'puru, kata puru kan mungkin lain. ta'puru ta'furun. Okey, kalau kaf automatik takfurun. Kita baca kalau alam nashrah laka sadrak. Automatik. Kalau sadrak kita tak tahu apa hurufnya, mungkin hamzah. Jadi kalau kita automatik alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Nampak? Yang itu adalah mahmus insya-Allah. Jadi islauhal yawma bima kuntum takfurun. Takfurun. Bunyi sikit insya-Allah. Tapi janganlah bunyi sampai takfurun macam tu. Tak ada dah sampai tam tu, dia automatik terkeluar. Takfurun. Boleh insya-Allah? Okey, boleh. Kalau boleh silakan siapa nak baca? Oh tak, kita baca ramai-ramai dulu. 1 2 mula. Yes, mula. 1 2 mula. Okey, alhamdulillah.
Siapa nak baca? Seri nak baca? Boleh? Saya baca Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Okay. Sod tu bunyi islauha. Islauhal yauma. Okay, betul. Bukan Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Okay. Kung dua kat bagi panjang sikit. Kuntum. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Ya, macam tu. Kalau kita baca dengan tajwid, dia lebih sebenarnya gini. Macam mana nak baca dengan tajwid? Macam mana kaedah nak baca dengan tajwid? Ialah cara ni adalah baca satu persatu dan perlahan. Dia bukan baca laju. Kalau kita islauhal yauma bima kuntum takfurun, dia tak cukup dia punya makhraj, dia tak cukup dia punya harakat dia. Jadi tak tepat dia punya hukum ifa tu. Kan tak tepat hukum ifa. Jadi kalau kita baca islauhal yauma bima kuntum takfurun. Dia automatik bila bagi harakat tepatlah semua. Iaitu cara nak baca tajwid dengan betul adalah baca satu persatu perlahan, bukan laju. Bukan laju. Okey, insya-Allah. Okay, terus Allahumma shalli. Okey, siapa nak baca lagi? Okey, start saya baca. Bang Nam baca. Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi. Islauha. Okey. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Alhamdulillah. Okey, macam ni. Okey, kaedahnya macam ni. Sod ni, macam mana kita nak bunyi sod dengan sin? Dia beza sin nampak? Islauha. Sod jangan senyumlah. Islauha. Okey, dia tak payah nak sampai islauha, tak payah paksa. Dia beza dia sikit dengan huruf sin. Dah betul lah. Beza sikit dengan huruf sin dah betul lah. Kita orang Melayu kan, kita bukan orang Arab. Kita nak orang Arab pun kadang-kadang tak betul. Saya dulu masa belajar kat Mesir dulu, ada seorang Arab tu, dia memang kerja kat kedutaan lah. Nama dia Tolal. Lam alif lam. Okey. Mak Tolal ni orang Arab. Mak Tolal ni orang Arab. Mak Tolal ni orang Melayu, orang Malaysia. Bapa dia orang Arab. Ahmad ni. Lepas tu tanya Ismu hadratak, dia tanya. Siapa nama kau wahai yang mulia, sebab kita hormat dia kan. Dia kata ismi Tolol. Naam, dia kata Tolol. Lepas tu Tolol liat ni cakap, Tolol liat ni. Dia kata la Tolol. Lepas tu Ta lam alif lam, dia kata aywa ta lam alif lam. Maksudnya ya betul, ta lam alif lam. Saya sebut kalau ta lam alif lam bunyi dia tolal. Laisa tolol. Dia kata la ana tolol. Lepas tu saya cakap dengan dia tolal. Mak engkau ni Melayu tau. Jangan buat malu. Okey. Kalau tolol tu filogatil Malaysia, lautan Malaysia, dalam bahasa Melayu bermakna balid, balid ni maksudnya bodoh, tolol ni maksudnya bodoh. Dia terus astaghfirullahalazim, ana tolal ustaz. Ana tolal, lasa tolal itu, ana tolal. Orang Arab nampak, orang Arab sendiri dia mahraj tak betul. Patutnya tolal alif lam bunyi tolal, tapi dia bunyi tolol. Bunyi tolol. Okey. Sebab itu orang Arab ni, dia huruf yang baris depan semua pada dia susah. Arab Mesir lah, Arab Mesir terutamanya. Kalau Arab Syria, Arab Jordan dia lain sikit lah, Arab Yaman lain sikit. Tapi kalau Arab Mesir ni dia, bahasa Arab dia dah, dulu Perancis jajah dia dah rosakkan banyak lah bahasa dia.
tujuannya adalah supaya dia ni jauh dengan Al-Quran, tu je. Jauh dengan Al-Quran. Okay. Banyak yang dirosakkan oleh ni. Dia apa nama? Dari sudut makhraj lah. Macam contohnya kita kata uktub. Uktub tulislah. Pada depan semua. Pada dia itu pun susah. Pada dia adalah yang dia akan ubah dalam bahasa pasar Mesir dengan iktib. Apa iktib? Kan? Iktib. Apa iktib ni, penat cari perkataan iktib. Rupanya iktib ni lah uktub. Dia dia bariskan bawah semua. Pada dia baris depan susah. Itu huruf qaf. Pada dia susah qaf ni. Dia akan tukar pada amzah. Kalau kita mazda takhul qaf. Mazda takhul. Kau cakap apa ni? Kan? Pada dia susah. Dia akan cakap bitu'ul bitu'ul. Qaf tu tukar pada amzah. Bitu'ul. Bitu'ul. Aduh, itu yang bila jim, jim pula dia akan tukar kepada huruf ghain. Okay, jim ditukar pada huruf ghain. Jadi rajul dia akan bunyi, dia tak bunyi ragul, dia tak bunyi ragul. Dia akan bariskan depan tu. Sebab kalau nak tebal semua, nak nipis semua. Jadi dia akan sebut rogul. Saya pernah sekali orang Arab, ya rogul. Ya rogul, dia kata. Ya rogul. Kita pun dah faham. Yalah, tapi bercakap dengan kawan-kawan, siapa pula yang kena rogul kan? Ya rogul dia kata kan. Sebenarnya ya rajul. Rajul jadi rogul. Itu Arab Mesir rosak itu jadi sort okey. Kita tak payah nak tebalkan sangat sort ni, dia sekadar lah macam. Kalau tebalkan tak cantik pula bacaan kita. Islauhal, tak payah. Kita beza dengan huruf sin cukup. Islauhal, nampak? Islauhal yauma bima. Tak payah sampai islauha. Okay. Jadi tak bunyi islauha pun dah cukup lah. InsyaAllah. Macam itulah. Boleh? Okay, seterusnya. Ayu nak baca ke Seri dah baca tadi kan? Yes, tak. Yes. Ayu ni malu-malu kalau tak offer dia tak baca. Jadi saya kena sebut nama dia untuk dibaca. Kalau tak, nanti dia tak baca. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Sekali lagi. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Alhamdulillah. Macam tu Cepat. Kak Rozia? Nak try? Ustaz, saya cuba dulu. Okay, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Terus insyaAllah. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Semula. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Alhamdulillah. Okay, siapa nak baca lagi? Silakan. Amin Ustaz. Siapa tu? Amin. Amin. Sebab silakan Kak Min. A'udzubillahi. Apa tak? Sekejap Ustaz. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay, terus insyaAllah. Islauha liyau bima kuntum takfurun. Mamanya bunyikan Kak. Islauhal yauma bima. Okay. Islauha liyau bima kuntum takfurun. Okay, alhamdulillah. Sekali lagi lah, sekali lagi. Islauha liyawma bima kuntum takfurun. Alhamdulillah, macam tu Kalau kita baca satu-satu,
Lepas tu perlahan, insyaAllah. Semua kita dah bagi hak dia. Yang ni panjang, yang ni pendek, yang ni dengungnya cukup harakatnya. Tu. Kesilapan kita kebanyakannya adalah bila kita baca laju, kita nak cepat kan. Kita bila baca laju, tak jagalah dia punya panjang pendeknya. Kat situ bacaan kita salah. Sebab baca Yasin ni kadang-kadang malam Jumaat kita nak laju, nak habis cepat kan, kita bukan nak macam ni baca dengan betul, kita kadang-kadang Pak Imam juga. Pak Imam ni dia bawa laju sangat kan. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi dia tak jadi apa nama, Allahumma salli ala Muhammad, tak jadi cantik lah. Sebab itu dalam Quran surah Al-Mudaththir, kum fa'andi wa rabbuka fakabbir, betul kan sebut warattilil, surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila ila qalila nisfahu aw inqus, warattilil qur'ana tartila. Apa maksud warattilil qur'ana tartila? Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil ni baca dengan satu, hukum tajwid yang betul, yang kedua dengan perlahan. Dan Allah pernah tegur Nabi SAW, disebut la ta'jala lisanaka li, tu. Jangan kamu gopoh sangat nak baca Quran ni. Okey. Sekejap saya carikan ayat dia. La ta'jal lisanak. Sekejap. Cari ayat apa? La ta'jal. Sim. Dia Al-Quran maksudnya jangan kau jadikan lidah kau macam tergesa-gesa. Jadi Allah tegur Nabi SAW sebab Nabi ni dia apa nama? Ni dia sebut dalam surah Al-Qiyamah ayat 16. Okey, saya matikan tidak ni. Okey, dia sebut la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan gerakkan lidah kamu wahai Muhammad, lita'jala bih maksudnya untuk kamu baca dengan laju-laju. Dengan laju-laju, lita'jala, tergopoh-gopoh, jangan. Okey. Dan lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya gopoh ini daripada syaitan. Gopoh ini daripada syaitan. Jadi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan lidah kamu lita'jala bih untuk baca dengan laju. Jadi kena waratil Qur'ana tartila. Tartil ni maksud dia adalah saya tak share kan sekejap. Ni la tuharrik bihi lisanak lita'jala bih, Al-Qiyamah ayat 16. Jadi maksud dia jangan gerakkan lidah kamu ni, kamu nak baca dengan laju, jangan. Okey. Allah suruh warattilil Qur'ana tartila. Maksudnya bacalah Al-Quran ini dengan tartil, iaitu satu persatu supaya kamu dapat dia punya, tadilah macam kita nak senyum tak senyum, lepas tu mendengus tak mendengus, mengeluh tak mengeluh. Kemudian kita nak apa lagi? Ialah kita nak dapat kebaikan dengan sebutan tu. Sebutan yang tepat tu. Okey. Insya-Allah tu. Sebut jom. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tersambung sikit lagi. Siapa nak baca terusnya? Silakan. Okey. Siap saya share. Kak Raisa. Silakan. Kak Saimah. Okey. Macam Kak Saimah kan? Saimah bukan Saimah, Saimah. Okey, Ustaz. Jadi dia makhraj dia. Makhraj. Okay, nama bukan Sabaria. Bukan Sabaria. Dia adalah Sabaria. Okay, Sabaria, jadi perempuan yang sabar. Jadi itu doa. Jadi dia lah sabar.
Siddiq. Haji Siddiq. Bukan Haji Siddiq. Haji Siddiq. Siddiq ni orang yang maha benar. Orang yang benar. Tak tipu orang, tak ni kan. Jadi kita Siddiq, hilang doanya, hilang dia punya makrahnya Siddiq. Siddiq, Sad dal yaqaf, Siddiq. Jadi kita sebut Haji Siddiq. Kan sedap kan? Siddiq. Bukan Haji ni. Jadi kalau bukan Saimah, Saimah. Nak kena buat deep poll lah Ustaz Bukan Ya, nama. Silakan. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Okay, terus. Semula Kak? Baca lagi Ustaz. Semula. Okey. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Okay. Saya nak sharekan sikit Kak. Ni untuk ni lah. Alhamdulillah betul akak baca tu. Saya nak sharekan sikit yang ni. Makna nama akak kalau salah makhraj salah makhraj. Apa maksud ni? Saimah. Saimah. Sakit Ustaz. Allah. Sakit. Waktu mak cakap kecil-kecil selalu sakit. Saimah sakit. Kalau Saim maksudnya bengang. Allah. Kalau lelaki Saim bengang, Saimah sakit. Kalau sin. Okey, kalau sin. Okey, saya tukar ni je. Jadi huruf sad. Okey, kalau kita maknakan dengan ni. Saimah. Saimah ni maksudnya Saim, Soma, asal kalimahnya Soma. Sad alif mim. Fasting, puasa. Jadi perempuan yang berpuasa. Kalau Saimah. Okay, tapi kalau Saimah tadi lah maksud dia sakit, bengang. Jadi terpakus makna dia. Kalau sama Kak, sin alif mim. Okay, sin alif mim. Okay, beracun pun dalam makna lain bahasa Inggeris. Ni beracun. Okay. Sam ni maksudnya mati. Jadi tak bagus dia panggil Saimah. Kami panggil Kak Saimah. Kak Miza panggil Kak Miza kita panggil Kak panggil Saimah. Bukan Saimah. 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 Ya, Saim puasa. Tak buka puasa je. Tak buka Ustaz. Jadi makna tu ada doa sebenarnya kan. Ada doa. Okay. Jadi kena sebut dengan perkataan betul lah. Okey. Biasa Ustaz kongsi ilmu. Kalau macam yang lain tak ada makna yang tak ada bawa makna yang tak baik, tak apa. Contohnya okey. Apa nama? Macam Ayu tak ada dalam bahasa ni. Tak ada bahasa Arab, tak ada, dan tak ada bawa maksud yang baik. Dalam bahasa Melayu kita maksud dia baik. Ayu ni. Okay. Nur itu bahasa Arab lah. Nur Arab. Ayu kan. Jadi tak apa, macam tu tak perlu tukar lah. Tak perlu tukar. Yang kena tukar ni adalah bila bawa maksud yang tak baik. Bila bawa sama ada dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayu. Spellingnya apa dia? Ejaan dia macam mana? Saimah. Sad alif amza mim tamarbuta. Saimah. ABC? ABC kena SH lah. SH AI. SH. A. Jadi Sha. SH lah. So. SH tu bukan shin ke Ustaz? Kalau shin SY Sha. Okey. SY dia SH. SH Ustaz. Tapi bahasa Melayu kita ni susah nak sort nak S lah apa kan. Sebutan kita je. Sebutan kita. Sebutan itu Saimah. Kasih Miza. Okey. Okey, insya-Allah. Okey, jadi jom kita masuk terus. Sharekan tadi. Okey, alhamdulillah. Jom kita masuk.
Siapa nak baca lagi? Seorang. Sebelum kita masuk dalam tafsir. Saya baca Ustaz. Okey, silakan. Kak Solehah. Solehah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Terus sekali lagi. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Okey, alhamdulillah boleh. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Okey. Kalau Kak Solehah pula sod juga, bukan sin. Salihah bukan salihah, solehah. Soleh ni yang baik. Kalau solehah perempuan yang baik. Perempuan yang baik. Amal soleh lah, soleh. Bukan salihah. Kalau sin lam ha ni ada dua makna, satu lengan. Lengan. Yang kedua kalau dia balik bawah sila. Sila ni maksud dia adalah senjata. Senjata. Okey. Jadi dia itulah sin dengan sod dia sangat beza makna dia. Sin dengan sod sangat beza makna lah. Okey. Macam tu. Okey dah insya-Allah. Silakan. Okey, kalau kita sambung tafsir insya-Allah. Jom. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Maksud dia adalah masuklah ke dalamnya pada hari itu kerana dahulu kamu mengingkarinya. Takfurun, kamu mengingkarinya. Islauha, masuklah ke dalamnya. Al-yauma, pada hari ini. Ada alif lam. Dia today lah, today. Kalau yaum saja day. Jadi kalau ada al-yaum, the day. Ataupun today. Panggil lah. Macam bila nak tahu today, now. Kan kalau now lah today. Jadi al-yaum kan mata statati ila baiti al-yaum. Kita kata hari inilah al-yaum. Okey, selesai. Jom kita tengok, kita lihat tafsir Ibn Katsir sebut apa. Islauha bima kuntum ta'marun, maksudnya takfurun maksudnya adalah masuklah kamu ke dalamnya, dalam neraka lah pada hari ini. Sebab tadi ayat sebelumnya Allah kata hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka yang dulu kamu dijanjikan dengannya, diancam dengannya. Okey. Lalu kata Allah seterusnya islauha, masuklah ke dalamnya. Itu kembali kepada neraka jahanam tadi. Neraka jahanam tadi. Hari ini bima kuntum takfurun, sebab dulu kamu mengingkarinya. Okey. Ibnu Abbas kata islauhal yauma bima kuntum takfurun, masuklah kamu ke dalamnya al yauma bima kuntum takfurun, apa yang kamu nafikan, termasuklah kamu menafikan kitab yang telah diturunkan, juga rasul yang membawanya. Jadi kesalahan dia adalah bukan sekadar dia ingkar kepada bukan dia menafikan neraka jahanam, tetapi dia turut menafikan kitab yang telah diturunkan oleh Allah, juga menafikan rasul iaitu Nabi Muhammad yang membawa kitab tersebut. Dan dalam kitab tu menceritakan tentang api neraka. Inilah disebut oleh Ibn Abbas. Jalalain kata islauha bima kuntum takfurun, masuklah kamu ke dalamnya pada hari ini sebabkan kamu dulu mengingkarinya. Okey, samalah dengan atas. Kemudian Al-Munir disebut islauha yauma bima kuntum takfurun, masuklah dan rasailah kepanasannya. Ini neraka jahanam disebabkan kekufuran kamu kepada Allah sewaktu di dunia dulu. Sewaktu di dunia dulu. Okey. Kalau kita lihat pada ni kepada Allah. Jadi Allah yang beri ancaman kepada mereka tentang neraka jahanam. Jadi mereka bila mendustai neraka jahanam tadi tu, bermaksud mereka mendustai Allah. Jadi sebab itu disebabkan kekufuran kamu kepada Allah. Macam kita beri arahan lah. Kemudian orang tu tak ikut arahan kita. Dia sebenarnya bukan tak ikut arahan kita, tapi dia tak taat pada kita. Macam tu. Bila dia tak ikut arahan kita, berarti dia tak respect, kemudian dia tak taat pada kita. Itu disebut. Jadi kalau dia
engkar pada api neraka, berarti dia engkar pada Allah. Itu maksudnya. Selesai. Okey. Jadi disebut bahawa islahul yauma bima kuntum takfurun, masuklah kamu ke dalamnya kerana dulu kamu mengingkarinya. Itu tanda kasih sayang Allah sebenarnya. Okey. Jadi kalau kamu tidak bersyukur, itu adalah kesenangan yang sementara. Jadi ujian itu adalah susah senang itu adalah ujian daripada Allah. Jadi apa nama maksud dia, yang Allah ni, yang kita di dunia ni untuk taat pada Allah itu semua adalah ujian atas kita sebenarnya. Okay, insya-Allah. Boleh, jom. Kita terus masuk pada ayat seterusnya. Ayat ni panjang sikit. Ada 15 minit lagi insya-Allah. Sekejap, saya nak minta izin basahkan tekak sekejap. Okey. Saya stopkan dulu sekejap. Okey, jom. Okey, jom kita masuk terus. Oh, tutup kamera tak tutup mic, dengarlah bunyi geluguk. Tutup kamera dah okey dah. Tak tunjuk minum kan Ustaz. bunyi air geluguk. Okay. Saya sharekan ya. Okey, sebelum kita masuk dalam ayat ni, ada tak nak komen 2 ayat kalau nak share ke tentang kefahaman kita, apa yang kita dapat ambil pengajaran daripada apa yang kita bincang tadi tu tentang kata Allah, ini neraka jahanam yang dulu dijanjikan kepada kamu, maksudnya diancam kepada kamu. Okey. Lepas tu datang ayat kedua, islauha. Masuklah hari ini, masuklah kamu ke dalamnya. Bima kuntum takfurun, sebab dulu kamu engkar, kamu tak percaya, kamu tak ambil iktibar, kamu tak takut pun dengan api neraka. Jadi 2 ayat ni apa maksud yang kita boleh ambil sebagai iktibar kepada kita? Silakan. Cuba nak share. Ustaz, bagi saya ayat yang pertama tu ambil iktibar pada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini, kita mesti ingat bahawa yang berita yang kita dapat ni sebelum kita dilahirkan, kita dah dapat, Allah dah beri berita pada kita ni. Berarti mereka tak dapat, kita beruntung dapat untuk ambil iktibar diri kita supaya kita bertambah iman dan takwa kepada Allah. Dan bertaat perintah apa yang Allah suruh, sentiasa kita zikir dan bertasbih kepada Allah. Dan selawat pada Nabi Muhammad. Yang pertama lah. Yang kedua tu kita merasa bahagia kerana Allah janjikan untuk syurga bagi kita sesuatu yang memang tinggi nilainya. Yang memang kita sebagai manusia memang mengharapkan sebagai hamba Allah untuk masuk syurga Allah. Itu je lah pandangan saya, Ustaz. Sebab itu, kenapa ada peristiwa Isra' dan Mi'raj? Ini ada kaitan. Kenapa ada peristiwa Isra' dan Mi'raj? Peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah suatu perkara, satu peristiwa yang berlaku di luar logik akal manusia. Di luar logik akal manusia. Mana boleh Nabi balik dalam hanya 1 malam, sedangkan perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin, kalau ikut naik unta 40 hari 40 malam boleh sampai. Okey, 40 hari 40 malam. Nabi nak pergi Madinah je pun 400 km tu. 400 km Mekah Madinah. Kita kalau nak train sekejap je 2 jam setengah. Kalau naik bas 6 jam itu pun Nabi ambil masa 12 hari 12 malam baru sampai ke Madinah. Kecuali naik kuda lah, kuda laju. Kuda ni beberapa jam dah sampai dah. Mungkin dalam 6-7 jam sampai kuda. 6-7 jam sebab kelajuan kuda adalah 100 hingga 120 km sejam kelajuan kuda. 80 hingga 100 km sejam. Okay. Jadi kalau 400 km lebih kurang dalam, kalau 100 km 4 jam lah. Kan 4 jam. Sebab itu kalau kita lihat peristiwa peperangan Badar, bila Abu Sufyan bin Harb dia dapat hidu bahawa orang Islam akan serang dia dekat Badar, kan dia perintahkan seorang untuk balik segera ke Mekah untuk minta bantuan dengan Abu Jahal supaya escort rombongan pedagang ni, sebab orang Islam nak rompak katanya, nak ambil semua hasil keuntungan perniagaan yang dibawa oleh kumpulan pedagang Abu Sufyan bin Harb ni. Jadi dia
diarah seorang balik. Jadi dia orang ni balik pacu kuda dengan laju, beberapa jam dah sampai kat Mekah dah. Okey, kemudian kat Mekah pula Abu Jahal terus kumpulkan 1,000 orang tentera dengan kuda semua, brom laju terus sampai. Jadi dalam tempoh sehari dah sampai dah tentera apa nama musyrikin Quraisy dekat Badar. Okey. Tapi kenapa Nabi 12 jam ni lah, dia jalan kaki. Lepas tu bila malam Nabi berehat, kemudian Nabi jalan lagi kan. Bila malam berehat. Jadi tu yang sampai 12 malam tu Nabi hijrah ke ni ke mana? Ke Madinah. Okey. Allahumma salli alaihi wasallam. Kalau nak pergi ke Masjidil Aqsa 1,500, dia 1,320 lebih macam tu kilometer lah kalau ikut tepatnya. Okey, 1,500 kilometer, dia makan 40 hari 40 malam sebenarnya. Jadi Nabi boleh balik dalam tempoh yang singkat. Nabi bukan pergi Masjidil Aqsa je. Nabi naik ke langit yang ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Lepas tu Nabi ulang alik pula 9 kali minta kurang daripada 50 waktu jadi 5 waktu kan. Okey, kalau itu je tak boleh settle, tak payah settle lah pasal syurga ke neraka ke dosa ke pahala ke, tak boleh settle lah. Jadi kena settle ni dulu. Sebab itu peristiwa Isra' Mi'raj berlaku pada Rajab. Rajab. Waktu Nabi dekat Mekah lagi. Sewaktu Nabi kat Mekah, beberapa tahun sebelum Nabi hijrah, ada kata setahun sebelum Nabi hijrah, ada kata 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Okey. Selepas daripada tu barulah difardukan puasa. Bila difardukan puasa macam kita, okey, Rajab, 27 Rajab, Syaban, Ramadan. Okey. Nanti bila datang Ramadan ni Allah janjikan lebih baik daripada 1,000 bulan kalau dapat Lailatul Qadar. Kemudian siapa yang berpuasa Allah hapuskan dosanya. Siapa yang ni Allah akan beri syurga. Ada satu pintu yang Allah sediakan dalam syurga, namanya pintu Rayyan, akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa je. Selesai orang berpuasa masuk, pintu ni ditutup untuk selama-lamanya. Kan? Kalau tadi Isra' Mi'raj yang di luar logik akal kita pun was-was, ragu-ragu, tak percaya. Lagilah yang nama syurga, nama pahala, nama pintu Rayyan kan. Lepas tu janji Lailatul Qadar, siapa bangun dapat pahala seolah-olah macam dia beribadah lebih baik daripada 1,000 bulan. Sebab itu nak settlekan tu dulu. Jadi Allahumma salli, peristiwa Isra' Mi'raj ni ada kaitan dengan tu, ada kaitan dengan tu. Kemudian tadi betul lah, orang kafir ni dia tak percaya. Dia bukan tak percaya. Dia percaya tapi dia ni orang-orang degil, orang-orang yang tak nak dengar langsung, tak nak duduk kejap, tak nak fikir. Kalau dia orang fikir, dia orang ni boleh. Dia orang ni boleh beriman, tapi dia orang ni sombong. Itu kata Allah SWT, orang kafir ni aba wastakbara. Aba ni sombong, wastakbara ni dia bongkak, dia bangga dirilah. Dia membesarkan diri. Wa kana minal kafirin. Dan sesungguhnya dia adalah orang-orang yang kafir, yang ingkar. Kebanyakan mereka ni tak nak masuk Islam dan tak nak beriman pada Nabi SAW sebab apa? Sebab dia orang takut hilang jawatan. Satu. Yang kedua, dia takut jatuh miskin. Dia takut jatuh miskin. Orang Mekah ni orang kaya tau. Orang Quraisy ni orang-orang kaya. Kita kata dulu golongan bangsawan lah. Golongan bangsawan ni maksudnya golongan kalau raja, golongan raja lah. Tapi kalau dekat Mekah ni, Quraisy ni, bila nama Quraisy, dia adalah golongan, daripada golongan Quraisy ni akan jadi pemimpin tertinggi Mekah. Dia bukan daripada golongan lain, bukan daripada Bani Syaibah ke, bukan daripada Bani ni ke, tak. Dia memang daripada bangsa Quraisy. Itu dia panggil golongan bangsawan. Ini golongan bangsawan. Jadi golongan bangsawan ni kemudian adalah golongan bangsawan. Kemudian dia ni businessman, semua businessman. Semua jutawan lah. Jutawan, dermawan, hartawan macam kan. Okay. Jadi bila dia ikut Islam pula menyamaratakan antara hamba dengan tuan dia, menyamaratakan antara miskin dengan kaya. Dia orang ni takut miskin. Dia orang takut miskin. Lepas tu bila turun ayat tentang riba, tak boleh ambil harta orang macam tu. Dia kata itulah cara kita orang nak kaya.
Cara nak orang kaya kita nak ambil macam beri hutang kat orang. Okey, bila bayar balik kau kena bayarlah kat aku lebih sebab selama tempoh kau macam contohnya kalau dia ni orang investment masuk saham, 1 sen pun bernilai pada dia tau. 1 sen bernilai pada dia kan. Jadi kalau kau pinjam aku setahun tempohnya, patutnya dengan duit yang kau pinjam 10,000 tu, aku boleh masukkan saham. Masukkan saham setiap minit dia akan jadi duit. Jadi oleh kerana kau pinjam dan tempoh lama pula bayar balik, jadi kerugian yang sepatutnya aku masuk saham ni, kau kena tanggung lah. Kena tanggung lah istilahnya tu kan. Tapi Islam kata tak. Kalau kau bagi pinjam 10,000, tak apa. Pulang 10,000, tak payah ambil, tak payah ada interest, tak payah. Tak payah ada interest. Jadi interest tu yang haram. Okay. Jadi dia orang ni, kalau tak ikut macam tu, macam mana nak kaya? Sebab itu dia orang tak beriman. Bila tak beriman, dia akan apa Nabi cakap semua dia akan, walaupun dia tahu benda itu betul, jadi dia akan cakap Muhammad ni tipu, bohong kan. Jadi itulah sifat orang-orang kafir. InsyaAllah. Okey, saya nak share lagi deh. Tak ada. 1:30. Okey. Deh, tak ada. Okay. Kalau tak ada, kita yang ayat ni kita sambung minggu depan insya-Allah. Sebab ayat ni banyak perbahasan, iaitu al-yauma hari ini nakhtimu, kami patri, kami tutup rapat ala afwahihim, pada mulut-mulut mereka, wa tukallimuna, dan akan berkatalah tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan akan menjadi saksilah kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka telah usahakan kerjakan dulu. Jadi nanti kat akhirat dia orang ni biasalah, bila orang bersalah ni, dia orang akan banyak alasan lah. Banyak alasan. Kan kalau nak tangkap memang dah confirm, nampak dah ada salah. Tapi tetap juga, saya tak salah cik. Saya tak ambil pun. Saya salah. Okay, nanti di akhirat sama juga orang kafir ni bila nak disuruh masuk dalam api neraka. Kan bila dah tengok api neraka, dan Allah kata masuk kamu dalam neraka sebab kamu dulu engkar, kamu dustai dulu. Dia orang akan banyak alasan. Bukan salah kami, kami tak tahu, kami Allah terus tutup mulut mereka. Jadi yang akan bercakap ialah tangan mereka, kaki mereka, dengan apa yang mereka telah kerjakan. Itulah disebut tentang tu. InsyaAllah nanti kita akan bincang untuk seterusnya. Jadi cukup sekadar tu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dalam itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa rahmatan. Allahumma zakkirna mimma nusina wa'allimna jahilna warzuqna Rabbal alamin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaedah besok selamat jalan. Mudah-mudahan dipermudah insya-Allah. Esok kaedah nak buat umrah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Dah siap dah. Alhamdulillah. Patutnya dah bertolak semalam. Betul. Patutnya semalam. Tapi alhamdulillah. InsyaAllah. Tapi kalau semalam naik Saudi, sekarang ni naik Etihad lagi best. Kata bang lagi canggih lah. Dia commercial. Dia commercial. Sekarang Ustaz, mas kan? Mas. Oh, naik mas yang tu? Besok mas. Oh, besok mas. Kalau Etihad tu, kalau diorang tak tukar waktu, pukul 2 pagi. 2 pagi ni. 2 pagi malam ni lah. Ya, dia tukar mas. Dia dapat emas juga, alhamdulillah. So dia akan terus pergi Madinah. Okay.
Berapa hari dah kat sana? Dah. Madinah 4. Apa ni Mekah 6. Itu 12 hari lah perjalanan. 12 hari. Pergi balik 12 hari lah. Okey lah, alhamdulillah. Lepaskan rindu